Sebenarnya pasukan Johor sudah pun membawa satu nama. Kalau kita lihat dalam saingan liga, sememangnya JDT sudah pun memainkan peranan mereka, karakter mereka, dan itu tidak terkecuali untuk pasukan di peringkat akar umbi, dan ternyata mereka menepati nama yang telah pun ada dengan memastikan 3 kemenangan tanpa kalah bagi saingan peringkat kumpulan, dan seterusnya melayakkan diri ke suku akhir. Bersama dengan saya ketika ini adalah Kapten pasukan bawah 18 tahun Muhammad Fitri Aidil, yang mungkin boleh berkongsi apakah resepi di sebalik kejayaan anda, apakah kesukaran ataupun persediaan yang anda semua lalui untuk memastikan slot ataupun pentas akhir adalah milik pasukan Johor bagi musim ataupun bagi tahun ini? Alhamdulillah, kami dah buat yang terbaik dalam peringkat MSSM. Sekarang kami perlu fokus dan beri yang terbaik dalam quarter final. So 9 bulan kita orang prepare untuk beri yang terbaik untuk wakil Johor. Jadi apakah kelainan ataupun kelebihan yang ada dalam pasukan Johor, MSS Johor untuk kali ini, yang mana mungkin boleh anda katakan anda adalah selayaknya untuk bergelar juara? Kelebihan kami ialah fokus untuk setiap game untuk buat yang terbaik, dan kami akan buat yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Sebab anda juga merupakan juara bawah 12 pada 2019. Jadi mungkin kesinambungan itulah yang menjurus ke arah satu lagi keputusan yang cemerlang bagi tahun ini. InsyaAllah kami semua dah bersedia daripada awal tahun lagi untuk mengharungi cabaran ini, dan kami semua berharap supaya kejuaraan kami semua dapat dikekalkan pada tahun ini. Komen sikitlah bila dah melangkah ke suku akhir ni kan, apa kekuatan yang ada dalam pasukan lah yang membawa kepada pasukan ke suku akhir dan seterusnya mungkin ke pentas final? Alhamdulillah, kelebihan tim kami bekerjasama dalam satu pasukan, dan kami satu pasukan sentiasa memberi yang terbaik kepada setiap lawanan, dan alhamdulillah kami layak ke suku akhir. Okey, kita bersama dengan kakak Fina Nasrum di Kedah bersama dengan adik-adik di Kejohanan Bola Sepak MSSM. Fina sempat menyaksikan kan skuad Johor beraksi di kejohanan ni. Apa rumusan Fina mengenai kelebihan pasukan mereka berbanding pasukan lain menjelang suku akhir, Fina? Okey, apa yang boleh saya simpulkan ketika ini adalah saya melihat ada banyak pasukan ataupun pemain yang boleh kita katakan sebagai pengganti kepada pemain-pemain di masa akan datang. Jadi dalam saingan di peringkat kumpulan ni masih terlalu banyak yang perlu ditapis ataupun perlu saya teliti. Tetapi apabila sudah memasuki pentas suku akhir dan seterusnya separuh akhir dan final, saya rasa itu adalah gambaran yang lebih jelas untuk kita melihat siapa pemain yang akan lebih menyinar ataupun pasukan-pasukan yang boleh dikatakan mampu untuk dijadikan sebagai pasukan contoh dan seterusnya membawa satu legasi yang cukup baik, terutamanya dalam saingan di peringkat seterusnya, kerana dalam saingan di peringkat MSSM ni mereka sudah pun menampilkan aksi yang berkesan dan mampu memberikan pujian daripada ramai pihak betapa pemain-pemain ketika ini sudah pun memiliki karakter tersendiri. Bayangkan dalam tempoh 3-4 tahun akan datang mereka ini semakin matang, dan itulah yang akan memberikan impak ataupun kelebihan ataupun pilihan kepada pasukan-pasukan kebangsaan di pelbagai peringkat umur. Okey, Fina, Kedah kan sebagai pasukan tuan rumah, of course dia ada kelebihan jugalah, tapi kalau dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain, ada tak pasukan yang maybe Fina rasakan juga mempunyai kelebihan tersendiri?
Okey, selain daripada pasukan Kedah yang merupakan pasukan tuan rumah dan mereka memangnya memiliki kelebihan selaku pasukan tuan rumah ya Dayang, tetapi kita juga perlu menilai beberapa pasukan lain yang boleh dikatakan outstanding seperti mana Johor, Kelantan, Selangor, yang mana saya rasakan ini adalah pasukan-pasukan yang akan menjadi pilihan ataupun pencabar yang cukup baik bermula esok. Saya berani beri jaminan Dayang, aksi memasuki suku akhir ni perlawanan ataupun permainan ataupun pertembungan akan menjadi lebih sengit, dan itulah yang kita mahukan sebenarnya, kerana mereka inilah yang akan membawa kepada pemain-pemain di masa akan datang Dayang. Yes. Itu yang kita nak dengar tu, masa depan bola sepak tu, Fina. Okey Fina, ada tak individu pemain muda, pemain-pemain muda yang menyinar dari pasukan lain yang mencuri perhatian Fina? Ada. Sememangnya ada. Tetapi saya rasa saya nak simpan sebenarnya pemain-pemain yang boleh dikatakan cilik. Pemain-pemain yang boleh dikatakan comel tetapi hebat di atas padang. Tapi itu saya janjikan untuk besok. Okey. Kerana saya sendiri mahu melihat dengan lebih jelas sejauh mana kemampuan beliau ini, dan saya yakin janji saya pada anda semua adalah sesuatu yang berbaloi untuk ditunggu. Itu adalah untuk esok. Boleh tunggu Boleh tunggu, tapi boleh. promise ya. Promise tau. Fans semua tunggu ni Fina. Yes, Okey. promise. Fina, since tadi Fina ada mention bahawa sebenarnya agak pentinglah kejohanan ini untuk masa depan bola sepak kita kan. So, boleh tak ceritakan dengan lebih lanjut lagi kenapa ini adalah momen, ini adalah masa untuk menarik perhatian jurulatih kebangsaan Hassan Sazali Waras mungkin sedang memerhati? Sebenarnya masih lagi terlalu jauh jika kita nak melihat kemampuan mereka ini kalau dibandingkan dengan pemain-pemain untuk bawah 12 tahun, bawah 15 tahun, tetapi mungkin dekat untuk pemain di bawah 18 tahun. Walau bagaimanapun kita perlu melihat cabang yang berbeza Dayang, kerana ada juga pemain-pemain di bawah 12 dan 15 tahun ini akan disalurkan kepada akademi yang lebih bagus untuk mereka mengembangkan bakat mereka. Jadi ini adalah peluang yang terbaik sebenarnya. Kita tahu ramai daripada mereka daripada akademi JDT, daripada akademi Muqtadari, tetapi ada juga pemain yang bukan daripada mana-mana akademi, dan ini adalah saat yang cukup baik kalau dia memikirkan bola sepak adalah kariernya ataupun masa depannya. Jadi grab the chances, kerana saya difahamkan ramai ataupun ramai pihak daripada pelbagai akademi sedang memulakan pencarian untuk bakat-bakat baru yang akan dibawa ke akademi masing-masing. Jadi itu adalah satu perkembangan yang cukup menarik, kerana kita mengharapkan bola sepak kita bukannya sekadar di peringkat Asia Tenggara, kita sudah pun memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Sebaik saja perubahan dilakukan oleh pihak FAM melibatkan skuad kebangsaan. Yang inilah yang akan menjadi pelapis-pelapis dan juga penyambung kepada legasi yang sedia ada. Jadi kalau untuk pasukan Hassan Sazali Waras, betul saya yakin di peringkat ini juga akan memberi lorongan yang cukup baiklah untuk mereka membuktikan mereka mampu untuk menyarung jersey negara. Namun segala-galanya perlu dibuktikan sehingga ke pentas akhir ataupun muncul sebagai pemain yang outstanding. Itu adalah syarat yang perlu mereka penuhi jika benar mereka mahu pergi jauh di bidang ini. Power pack lah Fina. Semangat kakak Fina kita kat sana. Tak sabar nak dengar Fina esok untuk dapat tahu apa story yang dia nak kongsi kita tu. Terima kasih Fina. Take care. Bye Fina. Okey, bye-bye.